Saya Jeriman bin Zakaria. Saya memulakan kerjaya saya sebagai perunding takaful sebagai part-timers. Sebab waktu saya bekerja, saya mencari-cari income tambahan untuk menyara diri dan keluarga saya lah. Jadi saya dah mencuba berbagai perniagaan. Jadi saya dapati part-time sebagai perunding takaful ni adalah satu kerjaya yang berbaloi bagi saya, sebab saya tidak perlu menyimpan stok. Jadi saya hanya untuk servis orang sajalah. Alhamdulillah, dengan hasil daripada pendapatan sebagai perunding takaful, saya mampu untuk membeli kereta dan juga untuk mendirikan rumah tangga. Tapi sebenarnya poin yang saya nak tekankan dekat sini ialah kenapa kita perlu mencari second kerjaya. Kerana dulu saya bekerja di sebuah syarikat yang agak besar, yang pada saya agak kukuh waktu itu. Tapi siapa sangka dalam ekonomi yang gawat dia boleh buang pekerja kan. Kita tak sangka kan, kadang benda-benda ni biasa berlaku pada kita. Jadi saya antara salah seorang yang telah dibuang kerja. Maknanya saya ambil pilihan sebagai VSS. Dan waktu itu dah datang dalam kepala saya berbagai-bagai macam mana saya nak sara isteri time tu kan, macam mana nak sara parent saya lagi. So waktu tu kita datang kerisauan, ketakutan kan. Dengan hasil VSS tak seberapa, saya ambil pendekatan, saya terpaksalah berhenti juga sebab company pun suruh berhenti. Jadi saya berjumpa dengan bos saya di agensi Faisal, berjumpa dengan Tuan Haji Nik Faizal, berjumpa dengan Puan Yan, berbincang. Dan alhamdulillah mereka memberikan bantuan cara macam mana kita daripada part-timers nak pergi kepada full-timers, dengan mencari satu titik solution untuk bersama-sama membantu saya supaya saya boleh sustain dalam industri takaful ni. Saya nak sarankan kita perlu mencari second income sebagai backup kita, sebab kita tak sangka by any time mungkin kita boleh dibuang kerja. Contoh dalam waktu PKP sekarang ni, banyak kita dengar company-company yang besar-besar tak sangka boleh buang pekerja dalam 300 orang, 800 orang kan. Saya pernah berjumpa dengan ada klien saya yang baru dibuang kerja dan secara paksa. Jadi mereka ini bila dah dibuang kerja, mereka mula tercari-cari apa backup planning dia. Macam saya dah mula dalam waktu bekerja tu, saya dah mula buat backup planning saya kan, atas nasihat senior saya dulu, dah arwah dah sekarang ni, Abang Osman. Saya amat bersyukur bahawa agensi Faisal ni, terutama sekali Puan Yan dan juga Tuan Haji Nik Faizal, begitu committed membimbing ejen-ejen beliau dalam menyelesaikan masalah. Jadi saya nampak juga ada ejen-ejen lain yang apabila mereka nak mencuburi ke bidang takaful ni secara full time, bincang bersama macam mana kita boleh menaikkan individu tersebut. Itu yang saya rasa memang kerjasama yang amat tinggi lah dalam agensi Faisal ni. Apa yang suka saya tekankan dekat sini ialah dalam agensi Faisal ni pun dia mengajar kita tentang macam mana kita nak berniaga. Jadi bukannya kita berniaga hidup terkontang-kanting seorang-seorang, maknanya ada guideline, ada didikan daripada agensi, daripada leader. Dia mengajar kita untuk kita naik daripada zero kepada kita menciptakan kerjaya ataupun kita menciptakan perniagaan sendiri di dalam agensi. Selama saya lebih daripada 10 tahun ni, saya nampak agensi Faisal ni, agensi ni begitu menitik beratkan tentang setiap keputusan yang nak mereka buat, mereka akan bermusyawarah dulu bersama dengan sahabat-sahabat ejen yang lain. Jadi ini yang saya nampak dekat sini, dia bukannya jenis satu agensi yang
dia letak diri dia, oh ini agensi aku, jadi keputusan semua di tangan aku. Dia bukan macam tu. Yang saya nampak dekat sini, agensi ni setiap apa keputusan yang dia nak ambil, dia akan ambil kira kepada pandangan ramai orang. Jadi ini adalah satu penghormatan kepada rakan-rakan niaga yang lain, yang mana keputusan ni kita akan berbincang bersama demi untuk kemajuan bisnes masing-masing lah. Lagi satu, agensi ni saya nampak begitu menitik beratkan ukhuwah silaturahim antara sahabat-sahabat niaga yang lain. Okey, yang mana ianya sentiasa menarik jika ada rakan-rakan yang mula down. Yalah, dalam perniagaan biasalah, kadang-kadang kita tengok dalam perniagaan ni ada yang mula down, ada yang bersemangat. Jadi dalam agensi ni, dia mana yang down, dia akan mula menarik, ya kan. Jadi tak dibiarkan kita ni left behind macam tu je. Another thing is, yang saya nampak Faisal ni dia very focus dan dia hala tuju dia tu memang firm. Contoh, untuk menegakkan sesuatu agensi yang mana memartabatkan BMF dan juga menyokong syarikat-syarikat yang patuh syariah. Memang itu memang saya nampak, memang fokus dia orang memang lebih menekankan kepada perkara-perkara syariah. Memang saya nampak sistem agensi ni, kita walau apa sahaja yang kita buat dalam perniagaan pun, kita jangan tersasar daripada syariah. Memang kita perlukan keuntungan, tapi jangan biarkan keuntungan tersebut menyebabkan kita lupa kepada Tuhan, kepada agama. Bila nampak agensi dia committed untuk memberi 100%, more than 100% perhatian kepada ejen-ejen, jadi kita pun rasa kita bersemangat untuk melakukan kerja-kerja kita untuk menaikkan bisnes kita. Okey, cuma kita ni jangan rasa malu-malu. Okey, apa yang kalau kita rasa kita nak membesarkan empire perniagaan kita, just bagi tahu saja kepada leader kita, yang mana leader kita akan sedia membantu.